Selamat pagi, salam sejahtera. Paling mengejutkan kita hari ini ialah apabila didedahkan Era Muhyiddin merekodkan kos selenggara kereta tertinggi. Wow. Pagi ini saya nak kongsi dengan Anda berapa jumlah kos selenggara kereta kenderaan pada zaman Muhyiddin Yassin yang saya yakin Anda juga mahu tahu, dan saya yakin Anda akan share kepada ramai orang tentang jumlah ini. Jumlah ini bukan bernilai hanya sekadar jutaan, tetapi melibatkan paling betul-betul otak kita, minda kita akan boleh pecah dengan jumlah kos selenggara kereta ini. Pada zaman Muhyiddin lagi itu, banyak betul pendedahan yang betul-betul mengejutkan kita. Saudara-saudara sekalian, tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan Anda semua satu dapatan isu yang paling menarik yang kita temui pada pagi ini, yaitu apa yang disebut sebagai isu yang betul-betul membabitkan siasatan paling berskala besar yang pernah saya tahu, melibatkan keuangan Malaysia. Terdapat begitu banyak kes berskala besar yang kini mula disiasat oleh SPRM. Sebelum ini tiada beritanya, tapi sejak Anwar jadi Perdana Menteri, ianya mula disiasat sehabis-habisnya. Pertama, kamu pasti terkejut dengan Opswater. Opswater membabitkan penyelewengan infrastruktur bencecah RM3.3 bilion. Itu pertama. Isu yang sedang disiasat dan mula disiasat oleh SPRM. Opswater pertama melibatkan 3.3 bilion. Kedua, ialah sindiket Bitcoin yang turut disiasat oleh SPRM melibatkan kecurian bekalan elektrik dengan kerugian RM2.3 bilion. Bayangkan. Kamu share video ini supaya biar orang tahu. Inilah kes-kes jerung luar biasa yang kita tak pernah tahu. Selain itu, penyelewengan, tuntutan palsu semasa COVID-19 membabitkan program Penjana Kerjaya melalui Ops Hire dengan wang diselamatkan. Ini wang diselamatkan sebanyak RM426 juta. Ini bukan uang yang telah diguna, tapi yang telah berjaya diselamatkan kerana pendedahan tentang penyelewengan insentif semasa COVID-19, tuntutan palsu. Bayangkan begitu hebatnya, berapa banyaknya yang telah berjaya diselamatkan, 426 juta. Selain itu, yang lebih menarik ialah sindiket pengurangan saman trafik. Yang ini secara pribadi saya tak pernah tahu. Tapi sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, didedahkan ada sindiket pengurangan saman trafik membabitkan kelompok dalam sindiket kartel dalam JPJ yang mencecah jutaan ringgit. Wow, ini kartel paling luar biasa gila. Berani-berani mereka membuat sindiket seperti ini. Dan saudara-saudara, ada lagi pendedahan-pendedahan yang lebih luar biasa yang memang sedang di dalam dalam siasatan. Namun demikian, seperti janji saya tadi, era Muhyiddin rekod kos selenggara paling tertinggi sekali. Itu didedahkan oleh Anwar Ibrahim hari ini. Saudara, era pentadbiran Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 mencatatkan kos penyelenggaraan dan pembaikan kereta menteri tertinggi, yaitu sebanyak 672,000 berbanding 2 tahun berikutnya. Bayangkan saudara-saudara, Muhyiddin Yassin hanya menjadi Perdana Menteri beberapa bulan sahaja. Tetapi kos selenggara kenderaan menteri di bawah pentadbirannya telah pun mencecah RM672,000 berbanding 2 tahun berikutnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata,
kos penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan menteri pada tahun 2021 berjumlah Rp478.991.50 manakala pada tahun 2022 sebanyak Rp450.690.66. Bayangkan saudara, hanya setahun 400.000, tahun berikutnya 400.000 lagi. Yang menjadi tanda tanya kepada saya ialah, apa kereta yang diselenggara dan dibaiki ini selama 2 tahun berturut-turut? Tahun pertama 400.000, tahun kedua 400.000 lagi. Apa sebenarnya yang dibuat? Takkanlah kereta itu balik-balik rusak, kan tahun lepas sudah dibaiki, tahun ini rusak lagi. Itu yang menjadi tanya-tanya besar kepada kita semua. Kata Anwar yang juga Menteri Keuangan, jumlah keseluruhan penyelenggaraan bagi tempo 2020 hingga 2022 melibatkan implikasi keuangan sebanyak, jangan kau termuntah darah dengan perkara ini, 1 juta. Melibatkan RM 1.601.682 ringgit dan 16 sen. 1 juta penyelenggaraan kendaraan dari 2020 hingga 2022. 2 tahun saja saudara-saudara, 1 juta diguna untuk menyelenggara. Apa sebenarnya yang dibuat? Lebih baik beli kereta sendiri. Lebih baik beli kereta baru kalau begini. Menteri-menteri persekutuan dibekalkan dengan kendaraan rasmi jawatan KRJ model Toyota Velfire 2.5 bermula April 2021 bagi menggantikan Proton perdana 2.4 liter yang dihentikan pengeluaran. Aduh, ini memang hebat luar biasa. Kereta perdana Proton perdana digantikan pengeluaran, diganti dengan Toyota Velfire. Bayangkan, kerajaan membayar kos pajakan bulanan terdiri daripada kos sewaan serta kos penyelenggaraan dan pembaikan bagi setiap KRJ tersebut, kata Anwar Ibrahim dalam jawaban bertulis. Ini bukan cakap-cakap kosong saudara, tapi jawaban bertulis di Dewan Rakyat. Apa yang ditulis Dewan Rakyat itu tak boleh sembarangan. Ahli Parlimen Tambun itu berkata demikian menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Chong Ziemen, PH Kampar, yang meminta beliau menyatakan secara terperinci jumlah kos penyelenggaraan semua kereta menteri dari tahun 2020 hingga 2022. Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2020 selepas mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat selepas Kerajaan Pakatan Harapan tumbang, berpunca daripada kemulut politik yang dipanggil langkah Sheraton. Jemaah Menteri Muhyiddin dianggotai 32 menteri dan 38 timbalan menteri sebelum kerajaan campuran diterajui Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu juga terbubar pada 16 Ogos 2021 apabila ahli Parlimen Paguh itu bersama kabinetnya meletakkan jawatan susulan hilang sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Kemudiannya, ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos, tetapi kerajaan campuran diterajuinya juga cuma bertahan dalam masa singkat, yaitu 11 bulan sebelum Parlimen dibubarkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda untuk isu yang paling menggila ini. Era Muhyiddin, rekod kos selenggara kendaraan tertinggi dalam catatan Malaysia. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.